wa ta'ala. Dan bila mana sebut tentang hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, besar skopnya. Dan lebih-lebih lagi kita nak masuk bulan Ramadan ini. Adakah si mati itu sewaktu hayatnya pernah tinggalkan puasa? Adakah kita dah bayarkan fidyah dan sebagainya? Adakah kita dah bayar zakat dan sebagainya? Dan sebab itu, kalau dalam bab hutang ini, cerita sebulan tak habis tuan-tuan. Dan terlalu banyak dalam bab hutang itu yang perlu kita kupas. Cuma pada malam ini, dengan kesempatan ruang yang ada ini, maka bila mana berlakunya kematian itu, bila mana kita dah selesaikan hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tengok adakah si mati ini ada hutang sesama manusia. Barangkali hutang itu sesama kawan-kawan, barangkali hutangnya bersama ahli jawatan kuasa masjid dan sebagainya, ada hutang dengan kedai dan sebagainya. Maka perlu kita ketahui, sebab itulah bab yang kita nak kupaskan pada malam ini, kewajipan menunaikan wasiat si mati tersebut. Maka para hadirin tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam pengurusan harta dalam Islam ini, di antara instrumen yang diguna pakai oleh masyarakat masa kini adalah instrumen wasiat itu sendiri tuan-tuan. Barangkali di hadapan saya ini ada yang dah pernah buat wasiat, ada yang tahu tentang wasiat, tetapi belum berkesempatan untuk melakukan wasiat dan sebagainya. Tetapi kalau tanya dengan saya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlukah wasiat itu? Kalau jawapan saya adalah mengikut keperluan tuan-tuan, mengikut kehendak tuan-tuan, mengikut adakah tuan-tuan itu perlu buat wasiat dan sebagainya. Sebab itulah dalam buat wasiat ni, kalau tuan-tuan pernah belajar, pernah tahu, wasiat ini adalah berkaitan dengan kepada bukan waris. Jangan tuan-tuan beranggapan selama ini kita belajar ataupun kita ketahui kewajipan wasiatnya itu adalah kepada waris. Kenapa saya mengatakan, dan perkara ini selalu orang tanya dengan saya, Ustaz, kenapa bila sebut tentang wasiat bukan kepada waris? Kenapa wasiat bukan kepada waris? Kenapa wasiat itu tak kepada waris? Kenapa tak diberikan wasiat kepada waris? Siapa boleh jawab soalan ini? Soalan ini timbul setiap kali bila mana pelanggan ataupun masyarakat jumpa dengan kita, tanya soalan yang sama. Ustaz, kenapa wasiat ini tak diberikan kepada waris? Itu kan waris saya. Kenapa saya tak boleh beri kepada waris? Jawapan saya hari ini, kita tengok keadaan waris yang kita tinggalkan. Sebagai contoh tuan-tuan, di dalam kita belajar wasiat ini tuan-tuan, pertama sekali kita nak tahu apa yang dikatakan dengan istilah wasiat itu sendiri. Mana bila mana sebut tentang wasiat adalah satu ikrar ataupun satu lafaz yang kita pesan kepada waris kita setelah mana kita meninggal dunia. Namun yang menjadi persoalan di sini, adakah hari ini kita melakukan wasiat kepada waris itu tidak sah? Adakah kita lakukan wasiat kepada waris terbatal? Namun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itulah kena faham berkaitan dengan wasiat itu sendiri. Bila mana kita faham wasiat dan kita tahu kenapa kita perlu berwasiat, dan kita tahu adakah kita perlu wasiat ataupun tidak. Ada setengah orang tidak ada keperluan bagi dia wasiat. Sebagai contoh saya katakan, si suami ini meninggal dunia, dia meninggalkan seorang isteri, dia ada ibu ayah, dia ada anak-anak. Maka ketika itu tidak ada keperluan wasiat bagi dia. Kerana apa? Bila mana dia meninggal dunia, si suami ini meninggal dunia, dia tahu hartanya itu akan pergi kepada isteri dia, akan pergi kepada ibu ayah dia, akan pergi kepada anak dia. Maka tidak ada keperluan wasiat bagi dia. Kenapa? Dia meninggal. Kesemua waris, kalau kita baca faraid, dipanggil waris fardu istilahnya. Maka waris fardu itu akan dapat harta yang telah ditinggalkan oleh si mati tersebut. Maka tidak ada wasiat bagi dia. Tetapi, namun bila mana sebut tentang wasiat ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak tahu pertama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan asalnya tuan-tuan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Balik tuan-tuan boleh buka ayat ini, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut
in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Maka apa maksud dia? Peringkat awal Islam tuan-tuan, hukum wasiat ini tuan-tuan adalah satu hukum harta kepada ibu bapa dan sanak saudara adalah wajib tuan-tuan. Bermaksud apa dia? Kalau hukum wasiat itu menjadi wajib, di hadapan saya ini, termasuk saya ini, perlu menunaikan kewajipan wasiat itu sendiri. Namun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana ketetapan hukum wasiat ini pada asalnya menjadi wajib bagi kita, peringkat awal Islam itu hukum wasiat itu adalah wajib tuan-tuan. Namun sebab itulah ayat yang saya bacakan tadi itu diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang daripada kamu hampir mati, idza hadara ahadakumul maut, hampir mati, jika dia meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa, untuk kaum kerabat, dengan cara yang baik sebagai satu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Tetapi tuan-tuan, kalau siapa yang belajar ilmu ulum Quran ini, dia tahu di dalam kita mempelajari ulum Quran itu, bila mana turun ayat surah An-Nisa ayat 11 dan 12 dan 176, maka ayat yang surah Al-Baqarah ayat 180 tadi yang asalnya wajib bertukar dimansuhkan menjadi harus tuan-tuan. Makanya diharuskan untuk berwasiat. Maka sebab itulah kewajipan ini telah dimansuhkan dengan surah An-Nisa ayat 11, 12, 176 dan hadis-hadis yang berkaitan dengan harta pusaka. Namun amalan berwasiat masih digalakkan dengan had maksima 1/3 dan ditujukan kepada selain waris. Ni kita nak bincangkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita balik pada perbahasan kita tadi. Maka bila mana kita meninggal dunia, kita meninggalkan waris kita yang fardu tadi, maka tidak ada keperluan bagi kita untuk melaksanakan wasiat. Namun siapa yang perlu buat wasiat, dan kenapa dalam Islam itu menetapkan hukum wasiat itu bukan kepada waris? Contohnya saya ambil satu situasi tuan-tuan. Satu situasi yang barangkali berlaku di kalangan kita, barangkali berlaku di hadapan kita. Sebagai contoh, saya ambil situasi imam kita, Imam Sharifuddin kita, dia ada seorang cucu. Okey, bila mana dia ada seorang cucu hasil daripada dia dan ada anak perempuan dia. Maka anak perempuan Imam Sharifuddin ini meninggal dahulu daripada cucu, maknanya anak dia lah, anak kepada anak perempuan dia lah, maknanya cucu kepada Imam Sharifuddin dekat sini. Maka situasi di sini tuan-tuan boleh faham. Maka bila mana Imam Sharifuddin ini ada seorang cucu yang tinggal bersamanya, maka cucu ini adalah anak kepada anak perempuan, maknanya anak kepada imam yang telah meninggal dunia beberapa tahun dahulu, maknanya dia meninggal dahulu. Maka Imam Sharifuddin ini dia tak ada waris lain, dia cuma ada seorang abang lelaki dia. Okey, maka tuan-tuan boleh faham kenapa kita tak nak meletakkan hukum wasiat ini adalah bukan kepada waris. Tuan-tuan boleh faham melalui situasi yang berlaku ini. Maka Imam Sharifuddin ini dia ada seorang adik lelaki ke ataupun abang lelaki ke yang seibu sebapa dengan Imam Sharifuddin. Maka imam ini dia mengharapkan apa dia? Kalau aku meninggal dunia nanti, harta aku ini akan pergi kepada cucu lelaki aku yang aku jaganya itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasa harta itu akan pergi tak kepada cucu dia? Kenapa imam? Ya, nampak? Jawapan dah ada dah tuan-tuan. Cucu itu dipanggil sebagai waris zawil arham. Kalau kita belajar hukum faraid, cucu itu bawah sekali. Kenapa? Imam masih ada lagi adik lelaki tadi itu. Maka imam ini dah jaga cucu dia ni. Macam mana kalau dia beranggapan kalau aku mati nanti, cucu yang aku jaga ni tak akan dapat harta pusaka aku. Maka di sinilah perlunya instrumen wasiat. Maka sebelum imam meninggal dunia, imam dah buat 1/3 wasiat kepada cucunya. Maka menjadi wasiat. Dia boleh buat wasiat 1/3. Maka cucunya itu akan layak dapat 1/3. Maka 2/3 itulah akan pergi kepada faraid, iaitu adik lelaki ataupun abang lelaki yang ditinggalkan oleh Imam Sharifuddin, dan juga kalau ada waris
yang lain dan sebagainya. Maka tuan-tuan, di sinilah keperluan yang kita nak nampak kenapa hukum wasiat itu bukan kepada waris. Antaranya situasi yang berlaku sebagai contoh yang saya berikan pada malam ini itu. Kenapa? Cucunya itu waris yang jauh. Maka Imam Syarifuddin masih ada lagi adik lelaki yang masih hidup. Maka kalau imam meninggal dunia, cucu lelaki itu takkan dapat apa-apa pun. Adik lelaki imam lah akan dapat harta pusaka. Tapi imam dah jaga cucu 17 tahun, dah jaga cucunya. Takkanlah cucunya itu tak dapat harta. Maka imam akan buat 1/3 wasiat. Cucunya itu akan dapat, 2/3 itu akan dapat kepada waris faraid yang ditinggalkannya itu. Boleh faham tuan-tuan? Maka di sinilah kalau tanya dengan saya keperluan wasiat perlu ataupun tidak, kita yang tahu situasi keluarga kita, salah silah keluarga kita, waris yang akan kita tinggalkan, waris yang bakal kita tinggalkan nanti. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kita berbalik pada persoalan tadi. Mana sekiranya contoh tadi saya letaklah datuk Imam Syarifuddin meninggal dunia, maka cucu lelaki daripada anak perempuan yang mati dahulu tidak berhak menerima pusaka datuk kerana cucu tersebut adalah waris zawil arham. Zawil waris al-arhami adalah waris yang bawah sekali. Oleh yang demikian, untuk membolehkan cucunya menerima pusaka, datuk ataupun Imam Syarifuddin tadi perlu mewasiatkan hartanya kepada cucu itu. Maka mengikut kaedah wasiat, cucu akan mendapat 1/3 bahagian, dan saudara seibu sebapa lelaki tadi, adik-beradik seibu sebapa tadi, akan mendapat 2/3 bahagian dalam harta pusaka. Tetapi terpulang, contohnya Imam Syarifuddin punya adik dia kata, tak apalah, aku tak nak harta ni, aku nak semua bahagian aku ni bagi kepada cucu. Boleh, tak ada masalah. Maka satu dikatakan di sini, terpulang kepada persetujuan saudara seibu sebapa lelaki tadi untuk memberikan selebihnya kepada cucu lelaki ataupun tidak. Terpulang, kalau dia nak bagi separuh ke, nak bagi semua ke, terpulang kepadanya. Ya betul, sama. Contoh di hadapan saya ni ada anak angkat. Anak angkat tuan-tuan, tidak, selalu saya pernah sebut dekat sini, anak angkat tidak layak menerima harta pusaka tuan-tuan. Jadi barangkali di hadapan saya ini ada anak angkat, maka tolong pastikan tuan-tuan, di sinilah perlunya wasiat tuan-tuan perlu berikan kepada anak angkat. Maka sebab itulah di antaranya kepada wasiat yang patut diberikan adalah barangkali kepada anak angkat. Ataupun contoh yang lain. Tadi saya katakan cucu tadi. Contoh kita ini, kita meninggalkan waris fardu tadi, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan adik-beradik kita. Maksudnya Imam Syarifuddin ni ada waris fardu dan ada adik-beradik Imam Syarifuddin. Tetapi kalau imam beranggapan kalau aku meninggal dunia, harta aku akan pergi kepada semua waris aku, adik-beradik aku tak akan dapat. Tetapi imam ini meletakkan barangkali abang kepada imam ini berada dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan yang hartanya tak berapa banyak, mungkin kita ada lebihan harta, maka instrumen wasiat inilah yang boleh diguna pakai semasa kita hidup. Kita berikan 1/3 harta kita itu kepada bukan waris kita, iaitu adik-beradik kita itu tadi. Sebab itu dia kata dekat sini, sebagai contoh keluarga kita yang miskin, ataupun anak yatim, ataupun anak angkat, ataupun badan kebajikan dan sebagainya. Contoh kita nak wasiatkan kepada masjid, tak ada masalah, boleh. Masjid ni bukan waris kita, maka boleh diberikan wasiatnya itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah berwasiat 1/5 daripada harta mereka supaya diberikan kepada keluarga yang tidak berhak mendapat harta pusaka. Maka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, instrumen wasiat ni dah diguna pakai dah. Mereka tahu harta mereka itu, mereka meninggal takkan dapat kepada waris mereka. Takkan dapat kepada bukan waris mereka. Maka bila mana adanya instrumen wasiat ini, maka ketika itulah menjadi keperluan untuk mereka untuk gunakan supaya harta mereka itu sebahagian diberikan kepada bukan waris, sebahagian diberikan kepada waris yang kita tinggalkan itu. Sebab itulah 1/3 wasiat
2/3 adalah faraid, tuan-tuan. Islam dah susun cantik dah. 1/3 sahaja boleh diwasiat, 2/3 itu akan pergi kepada faraid. Confirm waris yang kita tinggalkan akan dapat bahagian daripada 2/3 yang kita tinggalkannya itu. Ya. Okey. Wasiat hanya sekadar cakap di mulut. Apa pembuktian yang kita boleh meletakkan wasiat itu telah dilakukannya itu? Maka tuan-tuan, kalau di Malaysia kita menggunakan pakai undang-undang, maka dia perlu mendatangkan 2 orang saksi di hadapan hakim untuk memberi keterangan bahawasanya wasiat itu telah dibuat dan dia telah dengar keterangan tersebut. Sebab itu pentingnya penulisan wasiat. Bila mana kita menulis wasiat itu, maka kita terjamin wasiat yang kita buatnya itu, dan waris pun boleh melaksanakan dengan mudah. Kenapa? Kita melantik pentadbir yang kita nak wasiatkan harta kita itu. Sama ada majlis agama ataupun kita lantik mana-mana agensi yang kita yakini boleh menguruskan harta kitanya itu, boleh menguruskan wasiat kitanya itu. Jangan hari itu cakap mudah, tuan-tuan. Kenapa kita khawatir wasiat itu tidak sah, wasiat itu tidak laku, tuan-tuan? Hanya sekadar cakap di mulut, tetapi bila mana nak dibuat pengesahan di mahkamah, saksinya itu tak ada, dokumennya itu tak ada, apa harta yang diwasiatkan, kepada siapa diwasiatkan. Sebab itu dalam wasiat dia ada rukun wasiat. Mesti ada wasiat, mesti ada siapa penerima wasiat, mesti kena ada apa harta yang diwasiat, mesti kena ada apa harta yang apa harta yang diwasiatkan ketiga, dan yang keempat ada ijab dan kabul, tuan-tuan. Mesti ada antara pewasiat dengan penerima itu, walaupun penerima itu menerima harta kita itu selepas kita meninggal dunia ini. Tapi kita dah buat dah ijab kabul. Maknanya apa? Kita dah letakkan dah penerima yang bakal menerima harta pusaka ataupun wasiat yang kita buatnya itu nanti. Okey? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah bila mana menjadikan kewajipan menunaikan wasiat ini, kita nak faham wasiat ini disyariatkan bagi membolehkan seseorang itu memberikan sebahagian daripada hartanya kepada seseorang yang tidak berhak mewarisi hartanya apabila beliau meninggal dunia. Antaranya seperti anak angkat, cucu yang dipelihara tadi, contoh situasi tadi. Sedangkan anak masih ada, adik-beradik yang tidak mewarisi kerana terhalang tadi. Imam ada waris kandung, tapi dalam masa sama ada adik-beradik. Maka adik-beradik itu terhalang daripada dapat harta pusaka disebabkan adanya waris fardu. Imam ada anak lelaki sebagai contoh, imam masih ada lagi ayah sebagai contoh. Maka situasi tersebut akan terhalang daripada adik-beradik dapat harta pusaka. Maka di situ itulah pentingnya wasiat di situ. Kenapa terhalang oleh anak, oleh bapa? Anak lelaki, bapa adalah waris yang kuat dalam salasilah salasilah hartanya, salasilah faraidnya itu. Contoh kita meninggal dunia, ada anak lelaki, ada bapa, maka confirm adik-beradik kita tak akan dapat harta pusaka tersebut. Ini basic yang boleh kita fahami. Kita ada anak lelaki seorang cukup, maka adik-beradik kita tak dapat. Kita ada ayah kita cukup, adik-beradik kita tak dapat. Bila mana kita tak ada anak lelaki, tak ada bapa, barulah harta itu akan pergi kepada adik-beradik kita. Okey, mak dapat bahagian dia, tetapi adik-beradik akan dapat. Kenapa? Tak ada waris lelaki. Okey. Anak dapat, mak dapat, ayah tak ada. Anak tu ada anak lelaki tak? Ada anak lelaki tak? Kalau ada anak lelaki, maknanya anak lelaki tu akan menghabiskan hartanya itu. Dia akan dapat baki, dipanggil dalam istilahnya. Dia ada anak lelaki ataupun ada bapa, maka bukan kebarangkalian, memang waris adik-beradik kita itu, waris yang kedua lah dipanggil, waris lapisan yang kedua. Kalau saya mengajar faraid ini, saya ada board, ada whiteboard, dia panggil waris lapisan yang kedua. Yang bawah itu dia terhalang daripada waris yang fardunya, iaitu bapa ataupun anak laki dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ataupun seperti cucu daripada anak perempuan tadi, ataupun datuk sebelah ibu, dan sesiapa saja yang dihajati oleh pemilik harta tersebut.
Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah wasiat yang disyariatkan bagi membolehkan seseorang itu melakukan sedekah jariah terhadap sebahagian daripada hartanya, ini dilakukan dengan memberikannya kepada sesuatu institusi atau organisasi, seperti mewakafkan tanahnya untuk dijadikan tapak masjid. Contoh diwasiat, dalam wasiat itu diwasiatkan, bila mana aku meninggal dunia, aku nak wakafkan tanah aku ni kepada masjid. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Dalam wasiat dia meletakkan dia nak mewakafkan harta itu, tanahnya itu, kepada masjid dan sebagainya, ataupun kepada anak-anak yatim dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bila mana kita mempelajari ilmu berkaitan dengan wasiat itu sendiri, bila mana kita dah tahu dah kepada siapa yang kita wasiatkan itu tadi, maka pentingnya hari ini kita nak tahu apa tanggungjawab pihak yang tuan-tuan melantik sebagai pentadbir harta tersebut. Sebagai contoh, tuan-tuan melantik majlis dan sebagainya, maka majlis ini menjadi pemudah cara dan menjadikan keharmonian penerima wasiat tersebut dan juga di kalangan ahli waris. Maka kita akan kumpulkan ahli waris, kita akan bacakan wasiat, kita akan minta persetujuan waris. Maka bila mana dah minta persetujuan, maka warisnya dah bersetuju dengan apa yang wasiat yang telah dilakukan, maka kita akan lakukan kepada pengagihan, maknanya penerima wasiat itu akan mendapat harta yang telah diwasiatkannya itu. Ini pentingnya tuan-tuan kena lantik pentadbir itu. Pentingnya melantik pentadbir. Dan yang kedua, kita akan mengenal pasti adakah harta dan hutang si mati telah dilaksanakan. Hutang itu telah dilaksanakan ataupun tidak. Kemudian barulah kita nak mendapatkan pengesahan wasiat. Kita akan minta wasiat yang telah dibuat oleh si mati itu akan mendapat pengesahan di mahkamah tinggi syariah. Bila mana mahkamah dah mengesahkan, kita akan mendapatkan geran probate di mahkamah sivil. Barulah kita akan meluluskan hutang si mati tadi ataupun hutang pewasiat tadi. Barulah kita akan membahagikan hartanya itu kepada waris-waris yang akan mendapat bahagiannya itu. Dan barangkali kita tak ada kemampuan nak menguruskan harta, tapi bila mana kita melantik pentadbir, maka pentadbir ini akan membantu memudahkan urusan kita untuk kita menguruskan wasiat ataupun hibah dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di mana dalam bab wasiat tuan-tuan, malam ni dengan waktu yang ada, saya sentuh sikit-sikitlah tuan-tuan. Maka di mana disebut tentang had ataupun kadar wasiatnya itu, maka pewasiat digalakkan tidak mewasiatkan hartanya melebihi 1/3 tuan-tuan. Bermaksud kita tak boleh melebihi 1/3. Kalau melebihi 1/3, maka ketika itu kita akan minta persetujuan waris-waris itu nanti. Namun tuan-tuan jangan salah faham. Bukan persetujuan itu waktu kita masih hidup. Persetujuan itu adalah selepas kita meninggal dunia. Ini kadang-kadang waris si pewasiat ini waktu dia hidup dia minta persetujuan dah waris-waris. Salah tuan-tuan. Persetujuan adalah selepas kematian pewasiat itu. Kita akan minta persetujuan waris-waris. Contoh melantik maiz, maka maiz akan minta persetujuan kepada waris-waris. Kenapa? Harta yang diwasiatkan itu telah melebihi 1/3. Kalau waris-waris bersetuju, okey, jalan. Apa yang telah dilakukan oleh pewasiat maka akan terlaksana dan sebagainya. Sekiranya ada waris yang membantah, maka patah balik kepada hukum asal, hanya 1/3 saja yang diwasiatkan. 2/3 itu akan lari kepada pembahagian harta pusaka ataupun dipanggil istilah faraid. Kita sebut faraid dan kita ingat faraid itu tahu kan. Maka sebab itulah dikata dekat sini Allah berdasarkan daripada hadis Sa'id bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahku ketika aku sakit. Aku berkata, ya Rasulullah, aku ingin berwasiat dan aku mempunyai anak perempuan. Apakah boleh aku berwasiat dengan setengah? Maka jawab baginda, setengah itu banyak. Aku bertanya 1/3. Jawab baginda, 1/3 dan 1/3 itu dibenarkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka 1/3 ini adalah dikira setelah dijelaskan hutang yang berkaitan dengan si mati tersebut tuan-tuan. Kita akan kenal pasti adakah dah selesai belum hutang si mati ini.
Sekiranya pewasiat menanggung hutang yang banyak hingga kehabisan harta, segala hartanya, maka wasiatnya tidak perlu dilaksanakan, tuan-tuan. Nak laksanakan wasiat apa? Harta yang telah ditinggalkan itu pun dah kita dah selesaikan dah hutang. Mana ada wasiat dah? Habis semua dah bayar hutang dah. Jadi kenal pasti kalau ada baki daripada apa yang kita dah bayar hutang, barulah kita tengok si mati ini ada buat wasiat ataupun tidak. Kalau contoh si mati ini tak ada buat wasiat, tengok adakah berkaitan dengan harta sepencarian barangkali, tuan-tuan. Ini pun kadang-kadang kita terlepas pandang. Harta sepencarian hanya melibatkan suami ataupun isteri sahaja. Contoh, suami meninggal dunia, isteri boleh menuntut harta sepencarian di mahkamah. Sama juga kalau ada isteri meninggal dunia, suami boleh menuntut harta sepencarian sekiranya harta itu harta sepencarian, sekiranya harta itu harta berkongsi, tuan-tuan. Dan kalau tak ada harta sepencarian, wasiat pun tak ada, harta sepencarian pun tak ada, hibah pun tak ada, maka barulah akan pergi terus kepada faraid. Dan dia ada step dia yang perlu kita tengok. Sebab tu kalau saya mengajar bab faraid, saya akan selesaikan bab hutang dulu. Kemudian baru saya akan pergi kepada bab wasiat. Dan selesai bab wasiat, pergi kepada harta sepencarian. Anda selesai harta sepencarian, saya akan pergi kepada hibah dan sebagainya. Dia ada step dan by step. Dan tak boleh terus cerita pada bab faraid. Dan cerita faraid, rupanya hutang tak settle lagi. Cerita faraid, wasiat tak dilaksanakan lagi. Sedangkan si mati itu ada buat wasiat. Dan waris tak laksanakan pun wasiat itu. Buat tak tahu je, tak boleh, tuan-tuan. Mesti dilaksanakan wasiat tersebut. Mesti kalau ada hibah, harta hibah itu jangan dimasukkan dalam harta pusaka. Ini pun salah. Setengah masyarakat salah faham. Bila mana dah dibuat hibah, harta hibah itu dimasukkan dalam harta pusaka. Mana boleh? Hibah kan dia dah bagi dah waktu dia hidup. Mana mungkin harta itu boleh jadikan harta pusaka? Dia dah bagi dah waktu dia hidup. Contoh, saya ingat imam. Saya masih hidup, saya bagi dah harta saya kepada imam. Maka harta saya itu takkan masuk pada harta pusaka. Sebab apa? Saya dah bagi dah siap-siap waktu saya hidup. Itu hibah. Wasiat adalah selepas meninggal. Hibah semasa hidup. Dan penerima terima dalam keadaan masih hidup. Wasiat selepas pemberi wasiat mewasiatkan sebelum hidup dan dilaksanakan selepas meninggal. Waris akan dapat selepas meninggal. Ini yang kena tahu. Orang tanya apa beza dengan wasiat? Ini antara perbezaan dia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah kalau kita belajar tentang tanggungjawab kita, belajar tentang penulisan wasiat, belajar tentang pengurusan wasiat, belajar tentang bagaimana wasiat itu dipelihara dan sebagainya, maka kita akan tahu betapa pentingnya instrumen wasiat dalam kehidupan kita ini itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ruang yang waktu yang ada ini, saya nak ambil satu lagi contoh, tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan contoh saya ambil dalam kitab ini, iaitu dinyatakan contoh Ahmad ini ada 3 orang anak, tuan-tuan. Maka seorang daripadanya telah meninggal dunia. Dia ada 3 orang anak. Seorang daripada anaknya itu telah meninggal dunia. Maka anak kepada anak yang meninggal dunia ini tidak akan mewarisi harta pusaka, kerana harta itu akan diwarisi oleh anak yang masih hidup saja sekiranya bapa mereka meninggal dunia kelak. Boleh faham tak? Jadi contohnya, saya ada abang saya 2 orang. Makanya di kalangan 3 orang ini saya meninggal dulu. Maknanya saya meninggal dulu, maknanya abang saya dan 2 orang ini masih ada lagi. Sekiranya ayah saya meninggal dunia nanti, harta pusaka itu akan pergi kepada 2 orang abang saya saja. Contoh, saya ada anak saya tak dapat harta pusaka ayah saya kerana apa? Saya meninggal dulu. Boleh faham? Faham tak, tuan-tuan? Itu situasi yang akan berlaku ke barang kalian. Maknanya saya punya anak takkan dapat harta pusaka bapa saya. Kerana apa? Saya masih ada lagi 2 orang abang saya. Waris kuat pula tu, lelaki pula tu. Maka di sini dah dikatakan, maka anak kepada anak yang meninggal dunia ini tidak akan mewarisi harta pusaka, kerana harta itu akan diwarisi oleh 2 orang anak yang masih hidup saja sekiranya bapa mereka meninggal dunia kelak. Oleh itu wajar sekiranya Ahmad tadi
berwasiat kepada cucunya. Sama juga situasi lebih kurang sama macam situasi tadi. Maka si atuk saya, bapa saya, kalau dia nak berikan harta kepada anak saya, maka bapa saya kena buat wasiat untuk anak saya. Boleh faham? Itu situasi cucu lah. Macam cucu kepada bapa saya lah. Bagi saya, anak saya lah. Maka bapa saya akan buat wasiat untuk cucunya. Maka sekiranya contohnya Ahmad tadi meninggal dunia, hanya 2 orang anak saja yang akan mewarisi hartanya. Anak perempuan yang mati dahulu tidak mewarisi. Demikian juga anaknya, iaitu cucu Ahmad tadi, cucu bapa saya tadi. Oleh itu wajar sekiranya Ahmad meninggalkan wasiat 1/3 kepada cucunya. Ada soalan tuan-tuan? Okey, kita bagi laluan untuk azan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal Ya Imam. Okey. Jadi dia bukan kepada anak yang kedua tu, ini duit ni untuk anak dia yang ketiga lah, untuk adik kau yang ketiga, dia umrah. Tiba-tiba dalam pada tu mak dia meninggal. Jadi kakak dia tak betul. Dia kata itu jadi pusaka lah dia kata. Betul. Kalau ikut hukum jadi harta pusaka. Okey. Ada ini
Sebab dia dah jadi harta pusaka. Maka bila mana dah jadi harta pusaka, maka perlu dibahagikan kepada waris-warisnya itu. Bagi dua lah. Maksudnya situasi imam ni kena bagikan duanya itu. Sebab itu kena tahu tuan-tuan, bila mana kita si mati itu meninggal dunia, tak kisahlah meninggal dunia waktu pergi umrah dan sebagainya, tengok siapa waris yang ditinggalkannya itu nanti. Dan siapa yang akan dapat harta pusaka itu nanti. Walaupun situasinya ditinggalkan duit je, tapi dia still akan jadi harta pusaka. Tetapi istilahnya ditinggalkan duit saja, tapi dah jadi harta pusaka dah itu. Istilah kita sebelum kita pergi umrah, kita meninggalkan duit kepada waris kita. Rupa-rupa kita meninggal dunia dekat Mekah. Maka adakah itu dikira sebagai bukan dikira sebagai harta pusaka? Tidak, dia dikira sebagai harta pusaka yang perlu dibahagikan tuan-tuan. Walaupun istilah tadi bagi simpannya itu. Kalau dapat persetujuan tak ada masalah. Kakak dia setuju, tak apalah. Bagilah kepada adik dan sebagainya. Okey, ada soalan lain? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak angkat masuk Islam. Okey. Okey. Yang meninggal ni siapa? Suami dia. Okey. 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 Bukan Islam tak dapat lah. Maknanya harta itu akan jatuh kepada Baitul Mal lah. Contoh situasi imam ni, dia ada suaminya ada seorang anak angkat. Maksudnya anak angkat lah. Anak betul. Adik-beradik dia tu dia dia masuk Islam. Okey. Dia kahwin kalau Melayu. Okey. Dia ada anak lain. Okey. Okey. Mak bapak lelaki tu memang tak ada lah. Okey. Adik-beradik ada tapi bukan Islam. Okey. Situasi dekat sini, si suami ini meninggal dunia, ada meninggalkan anak dan juga adik-beradik si mati yang bukan Islam. Maka adik-beradik dia yang bukan Islam, dia tak dapat harta pusaka dia itu. Tetapi kalau contohnya adik-beradik dia yang bukan Islam yang nak menuntut harta si mati tersebut, maka kita akan berikan sebagai sumbangan ihsan kepada keluarga dia yang bukan Islam saja. Tetapi bukan melalui faraid, dia hanya akan dapat bahagian melalui ihsan yang kita berikan kepada bukan waris. Contoh keluarganya itu dalam keadaan kesusahan, mungkin waris yang si mati itu mungkin dia ada harta yang banyak, maka kita akan berikan sebagai ihsan saja kepada mereka. Tetapi dari sudut faraid, adik-beradik si mati yang bukan beragama Islam tidak akan sama sekali mendapat bahagian pusaka tersebut. Kenapa? Dalam rukun pusaka, Allah yang tak dapat berkaitan dengan perbezaan agama tuan-tuan. Perbezaan agama tidak akan mewarisi harta pusaka. Okey. 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 Mana dalam geran dah tukar nama belum? Mana maknanya bila mana si mati itu meninggal dunia, tanah tu dah pindah-pindah nama. Kalau dah pindah milik tak boleh buat apalah. Tak boleh. Dah pindah milik dah. Dah penerima harta pusaka tu dah dapat bahagian dia. Okey. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi insya-Allah pada ada kesempatan yang lain kita akan membincangkan lagi berkaitan dengan harta pusaka tuan-tuan. Sebab tu belajar harta pusaka ini sehari tak boleh faham tuan-tuan. Dia kena belajar wasiatnya, hibahnya, harta pusaka. Si mati meninggal dunia, siapa yang dapat, siapa yang tak dapat, siapa yang waris yang utama yang perlu diberikan harta pusaka, siapa yang tak dapat harta pusaka itu, tapi kalau nak berikan itu macam mana mereka nak dapatkan harta pusaka kita dan sebagainya. Dia kena belajar ilmu faraid tuan-tuan. Bila kita belajar ilmu faraid, insya-Allah kita akan tahu keperluan faraidnya itu
Betapa pentingnya ilmu faraid untuk sekurang-kurangnya kita boleh uruskan harta pusaka peninggalan sama ada ahli keluarga kita ataupun sanak saudara kita dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang Allah Subhanahu Wa Taala berikan umur yang panjang kepada kita, dapat kita bertemu kembali dalam mempelajari ilmu berkaitan dengan mengurus harta pusaka. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ilmu yang kita pelajari pada malam ini berkaitan dengan kewajipan menunaikan wasiat si mati. Mudah-mudahan memberi kefahaman untuk kita sama-sama beramal dan juga sampaikan. Jadi terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu wa ta'dilu lurus dalam pakan saf.